Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tabarakallah. Penghulu segala hari, hari Jumaat, banyakkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termaktub dalam hadis 10 selawat pada waktu pagi, 10 selawat pada waktu petang, insya-Allah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan selawat yang boleh kita lakukan, yang boleh kita lazimkan. InsyaAllah kita akan mencapai syafaat, mencapai ketinggian darjat, dan salam selawat kita ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling membahagiakan kita apabila kita dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana waktu kita di dunia dulu, kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam kita akan disampaikan kepada baginda Rasulullah. Allahu akbar. Muslimat yang dirahmati, surau KKR, masya-Allah, tabarakallah. Nampak ramai hari ni. Allahu akbar. Ramai, ada malaikat di antara kita yang menghamparkan sayap kepada penuntut-penuntut ilmu, masya-Allah, tabarakallah. Kalau puan-puan tak nampak, saya nampak, insya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah. Nampak dengan keyakinan, bukan dengan ainul yaqin, dengan mata kepala, tak, tapi kita dengan keyakinan kita. Setiap majlis ilmu, malaikat akan menghamparkan sayapnya untuk penuntut-penuntut ilmu. Kemudian kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kita berada di bawah satu doa-doa makhluk yang ada di atas muka bumi, ada di atas langit, ada di dasar lautan. Kita berada dalam doa mereka. Diampunkan segala dosa-dosa kita, ditambahkan kebaikan bagi kita, insya-Allah. Dan kita diberi pula mandat untuk berdoa. Doa penuntut ilmu ni, masya-Allah, tabarakallah. Berdoa yang mana tidak ada hijab di antaranya dengan Allah. So berdoalah hari Jumaat ni. Ya Allah, satukanlah kami, hati-hati kami dengan suami kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan jiran-jiran kami, dengan sahabat kami, ya Allah. Angkatlah segala musibah yang menimpa negara, yang menimpa dunia ni, masya-Allah, tabarakallah. Minta, insya-Allah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan kitab kisah menarik dari Al-Quran. Kisah menarik dari Al-Quran, masya-Allah, tabarakallah. Ada yang kadang-kadang kaitannya dengan asbabun nuzul, ada yang kadang-kadang tidak ada kaitan dengan asbabun nuzul, tapi ada kisah di sebaliknya, masya-Allah. Tapi hari ini muslimat, kisah kita yang ketujuh, muka surat 18, boleh tengok. Kisah ni ada kaitan dengan asbabun nuzul dan ada kaitan di sebalik kisah tersebut. Ada satu peristiwa berlaku, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk di sini iaitu daripada ayat surah Ali Imran. Bagi sahabat-sahabat yang FB, sama-sama kita tengok yang tak ada buku ni, yang tak ada buku kisah menarik dalam Al-Quran ini, boleh sama-sama kita cek ayat dia
dalam surah Ali Imran, iaitu keluarga-keluarga Imran, ayat 181. 181 kita boleh cek pada tafsir dia dan juga asbabun nuzul. Sama-sama kita boleh tengok insya-Allah. Okey, apa yang dimaksudkan di sini Ustazah sebut pada maksudnya sahaja muslimat ya. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang yang kaya. Itu petikan yang Allah Ta'ala bagi tahu kita, dakwaan daripada orang Yahudi yang mengatakan begitu. Maka kami, Allah akan menulis perkataan mereka itu dan perbuatan mereka itu membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya. Dan kami akan katakan kepada mereka, rasalah kamu azab siksa yang sentiasa membakar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Orang Yahudi ni Allahu akbar. Kalau kita tengok ayat ni, dia ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul, ada kisah menarik daripada petikan ayat tersebut. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsiran-tafsiran, masya-Allah tabarakallah, Allah Subhanahu wa taala pasti kadang-kadang bermain di fikiran kita. Ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan lebih awal, betul tak? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Azzah, diturun secara keseluruhan. Maka tercatatlah peristiwa-peristiwa yang telah ditulis secara awal. Bukan maksud asbabun nuzul di sini, bila adanya peristiwa Allah Ta'ala nak turunkan ayat, baru Allah Ta'ala turunkan begitu. Tidak. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Azzah secara keseluruhan. Makna ayat ini telah tercatat awal sebelum peristiwa terjadi. Allah Ta'ala letak siap dah di situ. Kalau Allah Ta'ala turunkan lebih awal sebelum peristiwa terjadi, daripada Baitul Azzah ke langit dunia, Allah Ta'ala turunkan secara berperingkat mengikut situasi, keadaan dan peristiwa. Kalau Allah Ta'ala turunkan segedebuk 30 juzuk macam tu, barangkali ada helah daripada orang-orang Yahudi asal peristiwa. Kami tak kata pun kenapa Allah Ta'ala dakwa awal. Macam itulah dia orang punya dalih dia tu. Nanti kita akan tengok perangai-perangai orang Yahudi ni. Dalihnya masya-Allah tabarakallah. Ini yang berlaku kepada mereka. Maka daripada Baitul Azzah ke langit dunia, Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit. Ada riwayat mengatakan 23 tahun, betul? Kan? Jadi masya-Allah tabarakallah, bila sedikit demi sedikit, rupa-rupanya mengikut, ada yang turun tanpa mengikut rentetan peristiwa, maka tak ada asbabun nuzul. Ada yang mengikut rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku, maka itulah yang dinamakan sebagai ayat yang ada asbab nuzul dia. Ada peristiwa berlaku, turun ayat ni. Itu panggil asbabun nuzul. Jadi tak adalah dakwaan, ataupun kadang-kadang orang nak argue kita, orang Islam, kita di argue. Kata Allah Ta'ala turunkan semua daripada Lauh Mahfuz, turunkan ayat Al-Quran itu semua. Tapi kenapa turunkan sikit-sikit dalam peristiwa ni? Kenapa diturunkan sikit-sikit? Yang mana maksud turun semua tu? Yang mana maksud turun sikit-sikit tu? Yang turun semua tu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Azzah. Daripada Baitul Azzah ke dunia, diturunkan dalam keadaan berperingkat, sikit-sikit mengikut rentetan peristiwa. Itulah yang dinamakan sebagai asbabun nuzul. Hikmah dia kenapa Allah Ta'ala tak turunkan 30 juzuk sekedebuk tu, saya dah terang tadi. Kalau turun semua mengandungi bermacam-macam peristiwa, tidakkah peristiwa itu semuanya dalam ilmu Allah? Maka akan ada dakwaan-dakwaan daripada mereka. Kenapa Allah Ta'ala judge kami macam ni? Kenapa Allah tuduh kami macam ni? Kenapa Allah buat begini-begini sedangkan kami tak buat?
Itu kata-kata daripada orang Yahudi dan Nasrani. Nampak tak? Mereka putar belikkan ayat Allah. Dan dalam ayat ini juga ada kita kata mereka politikkan, plot twist kan, spin balik ayat-ayat Allah supaya mereka dapat berdalih dengan Allah, bahkan dengan manusia. Itu perangai orang-orang Yahudi. Sebab mereka adalah orang yang berilmu, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Itu dah memang daripada asal lagi dah. Allah Ta'ala terang dah kepada kita dengan dalam ayat Quran banyak kisah-kisah mereka. Yang mana pengkhianatan demi pengkhianatan yang berlaku kepada para nabi. Nabi sendiri dibunuh. Kemudian direka-reka daripada kitab Zabur, kitab Taurat mereka ada lagi satu kitab asalnya tidak dibukukan, bahkan disyarah-syarah, ambil daripada Zabur, ambil daripada Taurat, diseleweng, disyarah, dipanggil sebagai Talmud. Akhirnya dah terlalu banyak, melangkaui sampai 300 ke atas, mereka bukukan. Di dalamnya tak terbaca pun sebenarnya pelbagai cerita-cerita yang lucah tentang para nabi, pelbagai cerita-cerita mitos-mitos yang direkayasa, yang tak dijaga, tak dipelihara pun, bahkan boleh ditafsirkan mengikut sesuka hati. Maka dengan itulah mereka cuba memanipulasi. Kalau ada Taurat, Injil yang asal apa semua, tak ada masalah, tetapi tetap termangsuh ataupun kita kena delete dia apabila turunnya Al-Quran. Allahu Akbar. Kita baca Al-Quran ini seolah-olah kita telah membaca Taurat, Zabur dan Injil. Pahalanya seolah-olah kita telah membacanya. Walaupun hari ini kita tahu Taurat, Zabur dan Injil diselewengkan. Walaupun tak diselewengkan sekalipun, bila datang saja Al-Quran, memang terhapus ketiga-tiga kitab tersebut. Kerana asalnya daripada agama Samawi, agama Islam di sisi Allah, agama Tauhid di sisi Allah. Namun adanya Nabi pada akhir zaman, terbatallah pensyariatan Nabi-Nabi terdahulu. Janganlah kita katakan, kan ada kita bisa dengan nama-nama agama, kenapa kita tak ikut Millah Ibrahim? Kan ada agama sesat, Millah Ibrahim dia kata. Itu agama-agama yang mula, yang sedang rancak di Malaysia. Bahaya. Kenapa tak ikut asal Nabi Ibrahim? Lebih asal daripada Nabi Muhammad. Mereka mendakwakan sampai sedemikian rupa. Kita sendiri pun, kalau kita tengok analogi dia mudah untuk kita faham. Untuk dunia kita, bukan untuk agama ni, dunia saya nak cakap, untuk dunia kita upgrade tak kehidupan kita? Takkanlah masih pakai komputer yang kita kata yang besar tu kan, yang tahun 1994 mula dilancarkan kan, sampai sekarang. Di rumah kita ada tak komputer yang gemuk tu? Ada, tapi dalam store simpanan, betul tak? Takkanlah kita tak nak upgrade bila ada yang terbaru. Tapi itu hal dunia. Hal dunia dia tidak berhenti. Tetapi kalau hal akhirat, hal agama, terhenti hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi rasul selepas Nabi. Mailah rasul perempuan ke rasul lelaki, tidak ada lagi. Siapa-siapa yang mendakwa, tidak ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Maka sebelum Nabi Isa, tempoh sampai sebelum period Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun, ya. Maka period itu berlakulah perubahan demi perubahan dalam agama, masya-Allah tabarakallah. Kisah orang Yahudi daripada mula zaman Nabi Musa, Isa alaihi salam, kemudian sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku penyelewengan ni terhadap Taurat, Injil dan Zabur ni bukan sedikit-sedikit, sangat banyak. Jadi bila Al-Quran datang, Al-Quran menceritakan mengikut rentetan peristiwa terhadap mereka kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita jelas siapa Yahudi, siapa Nasrani, supaya kita tidak terikut-ikut sebagaimana mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu prinsip mereka. Orang Yahudi,
Orang Nasrani sesekali tidak akan meredai kita, sehinggalah apa? Kita mengikut millah agama mereka. Sedikit demi sedikit kita ikut. Sekarang kita tak ikut lagi, agama tak ikut lagi. Cuma ikut apa? Budaya. Ataupun apa yang mereka sampaikan kepada kita. Apa yang mereka sampaikan kepada kita? Allahu Akbar. Mereka punya mazhab pun 300 lebih ke atas. Itu yang celau itu dalam Nasrani. Dalam Yahudi tak usah cerita lagi banyak. Itu keadaan yang berlaku kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kita pun ada mazhab. Dalam agama Islam kita ada mazhab. Dan mazhab yang paling terkenal adalah 4 mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. 4 mazhab yang terkenal. Dalam 4 mazhab ini tidak saling berlawan. Kalau di Malaysia dia pegang Syafi'i, insyaAllah kita dengan Syafi'i. Ikut apa yang diperintahkan oleh mufti dan sebagainya. Tidak saling kanan menganan, tidak saling bid'ah membid'ah. Tak ada. Kalau ada tak? Ada kan? Kalau ada, kita diam saja. Tawakuf di situ, diam. Dia mereka dengan kerja mereka, kita tak nak umat Islam tak harmoni. Sebab dia hasil daripada rancangan-rancangan Yahudi yang suka kita porak-peranda di segi perkara-perkara furu', perkara-perkara yang berkaitan dengan dia khilaf dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kawan ni buat dikatakan bida'ah, kafir, masuk neraka. Kawan ni buat dikatakan tak kena sesat dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kena perhati betul-betul. Insya Allah. Okey, dalam ayat ni ada rentetan peristiwanya, Masya Allah. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak, diutuskan oleh Rasulullah untuk mengajak pendeta-pendeta Yahudi ini masuk Islam. Kalau kita baca di sini, iaitu diutuskan di mana? Di tempat pengajian Yahudi. Mereka ada biara-biara, kuil-kuil di Madinah, yang mana tidak diganggu gugat oleh umat Islam. Tak ganggu pun. Mereka tak mengganggu. Itu kebaikannya orang Islam ni. Islam yang masyarakat dan Islam yang sebenar, kita saling bertoleransi, tidak akan mengganggu pusat peribadatan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu la ikraha fiddin. Tapi kalau dah masuk Islam, kena ikut perundangan, atur cara ataupun undang-undang Islam. Macam tu. Kalau duduk dalam negara Islam pula, dia panggil kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang duduk dalam wilayah kekuasaan Islam. Kemudian mereka ini kena bayar ufti, bukan mufti, bayar ufti ataupun percukaian dalam negara Islam. Namun mereka dijaga sama seperti mana menjaga orang-orang Islam. Harta mereka, nyawa mereka, maruah mereka dijaga sama rata. Bahkan Rasulullah SAW marah, memberi amaran kepada orang yang membunuh kafir zimmi, akan dituntut di akhirat nanti. Allahu Akbar. Kafir harbi lain pula. Kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Masya Allah, tabarakallah. Sikit sajalah kita tengok yang asas-asas. Okey, kemudian Sayyidina Abu Bakar mendapati kaum Yahudi sedang berkumpul mengelilingi seorang cendekiawan. Tempat pengajian Yahudi itu ada riwayat mengatakan nama dia Baitul Midras ataupun disebut sebagai Kitab Midras. Ada ulama katakan Midras itu adalah rumah biara ataupun pendeta-pendeta yang membaca buku yang bernama Al-Midras. Macam tu. InsyaAllah, tabarakallah. Kemudian orang-orang Yahudi setibanya di sana, Sayyidina Abu Bakar mendapati kaum Yahudi sedang berkumpul mengelilingi cendekiawan dan pendeta mereka yang bernama Finhas. Sampai di sana Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat
ramai orang-orang Yahudi berkumpul untuk mendengar pendeta mereka membaca. Membaca ataupun kita kata berkuliah lah kalau kita senang kan. Berkuliah dan sebagainya. Di tempat ada ulama kata namanya Baitul Midras ataupun kitab yang dibaca yang bernama Al-Midras. Okey. Ulama mereka ataupun pendeta mereka iaitu seorang lelaki Yahudi yang bernama Finhas. Maka lalu Sayyidina Abu Bakar mengajak Finhas untuk memeluk agama Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Sampai di sana Sayyidina Abu Bakar menawarkan. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampai Islam, bahkan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Sebab orang Yahudi ini adalah orang yang berilmu. Orang yang sebenarnya mengetahui hakikat agama itu sendiri. Tetapi mereka ni, masya-Allah, tabarakallah, sangat keras kepala. Itu yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada mereka. Mereka berani mendakwa Allah. Berani membuat tuduhan fitnah. Bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kepada Allah mereka berani, apatah lagi kepada kita, kepada manusia. Itu mereka tak peduli. Kalau darah-darah orang Islam ditumbangkan, kalau darah daripada golongan mereka satu pun kena, kita tengok kan hari ni kan, di Palestin dan sebagainya. Kalau salah seorang daripada mereka terkorban ataupun cedera, maka mereka akan menuntut 1 lawan 100. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata budak-budak sekarang, mereka rancang lama dah, kita je lalai. Budak-budak sekarang kan budak-budak TikTok, kita je lalai. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Siapa Yahudi tu? Kata sebagian ulama, Yahudi yang tempat Sayyidina Abu Bakar pergi ke sana adalah Bani Quraizah. Sebenarnya di antara Yahudi-Yahudi yang terbesar di Madinah, Yahudi Bani Quraizah, Bani Mustaliq, Bani Nadir, di antara puak-puak Yahudi yang terbesar di sana. Yang peristiwa ni berlaku, Sayyidina Abu Bakar pergi kepada Bani Quraizah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar lakukan? Kita lihat di sini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada pendeta Yahudi melalui surat, iaitu supaya mereka ini memeluk Islam dengan mendirikan solat, menunaikan zakat dan memberi hutang yang baik kepada Allah. Maksudnya, kita tengok apa ayat ni sebut. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi sampaikan kepada mereka, dan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah mereka, dalam pengajian mereka. Pada ketika itu mereka sedang membaca kitab, maka Sayyidina Abu Bakar menyerahkan, dalam riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Abu Bakar menyerahkan surat tersebut kepada Finhas. Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki yang bersama dengan pendeta tersebut, namanya Usaybi. Yang mana bila mereka baca surat tersebut, maka katalah Finhas tu, Finhas tu di antara pendeta mereka yang besar tu lah. Dia kata, engkau, kalau kita tengok di sini, wahai Abu Bakar, demi Allah, bukankah kita memerlukan Tuhan? Tetapi dia yang memerlukan kita. Nampak di situ. Sepatutnya kita ni perlukan Tuhan. Tapi nampak gaya ni macam Tuhan perlukan kita. Macam tu disebut ayat tu. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya, tetapi dia yang meminta-minta pada kita. Nampak gaya. Sepatutnya kita ni tak, bukankah kita ni sebagai hamba sepatutnya minta dekat Allah? Tapi nampak gaya, nampak gayanya dengan surat yang Rasulullah bagi tadi tu, suruh tunaikan zakat, solat dan sebagainya kan. Nampak gayanya macam dia yang minta-minta pula dekat kita. Kemudian kita tidak memerlukannya, tetapi kita ni tidak memerlukannya, tetapi dia memerlukan kita. Kalau nampak gayanya macam tu, dia kata,
dia kaya, sudah tentu sepatutnya dia tak minta kepada kita. Nampak tak muslimat? Orang yang kaya sudah tentu dia tak akan minta dekat orang yang miskin. Betul, macam tu lebih kurang kan? Okey, nanti kita tengok. Dan dia tidak akan meminta ataupun memberi pinjam, menginfakkan harta pada jalannya jika dia kaya. Tentu dia tidak akan buat begini. Sebab apa? Sebab dia miskin lah dia minta macam tu kat kita. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Itu dakwaan kepada siapa tu? Dakwaan kepada siapa? Kepada Allah tu. Tuduhan tu dilakukan oleh orang Yahudi adalah tuduhan fitnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebablah turun ayat ni. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang berlaku? Kalau kita lihat di sini muslimat, dalam tauhidnya lah. Kita tengok dalam sudut tauhid. Makhluk ini, kayanya makhluk muslimat yang dirahmati oleh Allah, kayanya kita disebut sebagai muqayyad. Kaya yang terikat. Maksud terikat kepada benda yang kita ada. Contoh, kawan ni dia ada rumah besar, dia ada kereta besar, dia ada suami besar juga. Kaya lah tu kan, anak ramai. Ada harta berkoyan-koyan. Tak cukup di Malaysia. Ada dekat Istanbul lagi. Istanbul tu. Maksudnya kekayaan kita terikat kepada material apa yang kita miliki. Itu dipanggil kekayaan yang muqayyad. Namun kayanya Allah, Masya Allah, adalah secara mutlak. Tak dapat nak diikat. Dengan adanya dunia, dengan adanya menunjukkan kekayaan Allah, tidak. Tapi kekayaan Allah boleh mewujudkan dunia. Macam tu. Kalau kita ikatkan Allah dengan kekayaan yang ada, dengan dunianya, dengan apa-apa sajalah, maka sudah tentu bila dunia ini hancur, habislah kekayaan Allah. Betul tak? Maka Allah Ta'ala, kalau istilah tauhidnya, tak boleh kita nisbahkan kepada kekayaan yang bersifat kepada sesuatu yang terikat. Itu sebab kita sebut Allah Maha Kaya. Manusia boleh tak kita sebut Maha Kaya? Tak boleh. Sebab kayanya manusia kepada benda-benda yang terikat. Satu hari nanti Allah Ta'ala tarik balik harta dia. Contoh, dia tak nak berzakat, dia tak nak infak, dia tak nak sedekah. Dia kata harta tu ana yang punya. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Ta'ala tarik. Dia disebut kita orang kaya. Orang kaya baru, OKB. Disebut kita? Tak ada dah. Bahkan disebut sebagai apa? Muflis. Itu sebab kekayaan kita ni, manusia makhluk ni, kekayaan kita sangat terikat dan sangat berhajat kepada makhluk ataupun pertolongan Allah. Sangat berhajat. Contoh kita. Dah jadi CEO. Berhajat tak kepada pekerja, staff? Takkan CEO sorang-sorang dia je. Bila korang sebut CEO, kita terbayang dia ada holding dia sendiri. Dia ada firma dia tersendiri. Pasti dia ada pekerja-pekerja dia tersendiri. Pasti dia memiliki wang yang banyak untuk upah pekerja dia. Tiba-tiba datang PKP 3 bulan tak bagi upah. Agak-agaknya pekerja tu nak stay kat situ ke pekerja cabut lari? Untunglah orang KKR. Sebab kan ada, tak apa, 3 bulan masih ada lagi, 6 bulan pun ada lagi. Sebab duduk bawah kerajaan. Betul tak? Ni kalau kita kata sendiri-sendirilah ni. Cerita dia macam tu. Kalau bos dah tak bagi, CEO dah tak bagi gaji, 3 bulan nak tunggu lagi tak? Masing-masing ada keluarga, ada anak pinak, langkah kaki, tinggallah CEO seorang-seorang. Masa tu nak kata dia kaya tak lagi. Dia pun dah sama level dah macam kita. Macam tu. Itu kata kayanya makhluk terikat. Tapi kayanya Allah secara mutlak. Kita tak boleh kata dia, bila Allah Ta'ala minta untuk kita berzakat, berinfak, bersedekah, bukan untuk Allah. Tetapi di jalan Allah. Kerana apa? Allah Ta'ala nak bagi kepada kita hasil daripada infak kita, hasil daripada zakat kita, hasil daripada sedekah kita. Maka Masya Allah, tabarakallah, bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba bayangkan, hamba Allah
yang terakhir keluar daripada neraka. Terakhir masuk syurga. Dia terakhir keluar daripada neraka, dia terakhir masuk syurga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada dia syurga, dia tengok sehingga keluar satu perkataan daripada mulut dia. Betul ke ni nak bagi dekat aku ni, ya Allah? Bila dia tengok suasana syurga, dia tak percaya. Betul ke syurga ni nak dibagikan kepada dia ke? Allah Ta'ala olok-olok je, main-main je. Sampai terkeluar perkataan macam tu. Maksudnya maksud yang saya mafhum, saya bagi mafhum. Seolah-olah rasa macam dia dipermainkan. Macam Allah Ta'ala nak tunjuk je kat dia. Tak percaya nikmat yang Allah Ta'ala nak beri pada dia tu. Tu orang yang terakhir tu masuk syurga tu. Orang yang terakhir keluar neraka, orang yang terakhir masuk syurga. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, mintalah, benar, mintalah apa yang kamu nak. Dia pun duk terbayang. Contohlah dia mintalah sebidang tanah yang dia duk angan-angan masa duduk dunia dulu ni. Kalau aku dapat satu pulau Pangkor, tak apalah pulau Pangkor, pulau Langkawi pun jadilah. Kita pernah terfikir tak nak dapat pulau Langkawi tu milik kita? Senang nak pergi travel dengan keluarga sonsok kita je. Satu Langkawi tu hak kita. Tak pernah kan terfikir sampai macam tu sekali kan? Boleh pergi tu pun Alhamdulillah lah. Walaupun terpaksa lah sewa hotel lah apa, tak apa. Boleh pergi tu satu rezeki dah. Sehingga kan Allah Ta'ala kata, kamu minta lah apa yang kamu nak. Setakat dia seorang tu pulau Pangkor jadilah. Contohlah kita kata macam tu. Maka muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala kata, bukan setakat pulau Pangkor, 10 kali ganda dunia nak bagi. Nampak tak? Allah Ta'ala berhajat tak pada kita? Berhajat tak pada kita? Tak berhajat pun. Apa yang kita infak, apa yang kita zakat, apa yang kita sedekah, hari-hari yang kita lakukan, semuanya akan kembali pada kita. Bukan mengukuhkan lagi kekuasaan Allah, tak. Sekalipun satu dunia ni, semua orang mengkufurkan Allah, Allah Ta'ala tetap tidak akan jatuh miskin, jatuh lemah dan sebagainya. Nampak? Tapi orang Yahudi, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tak kisah dengan Nabi mereka. Bahkan mereka sangat kisah kepada harta benda mereka, maka mereka putar belik ayat tersebut. Kita kena faham perangai orang Yahudi ni. Allahu Akbar. Bayangkan kitab-kitab dalam kitab Talmud mereka, apa yang mereka tak buat. Perkara-perkara Israiliyat yang mereka tokok tambah. Nabi-nabi mereka yang mereka bunuh, lalu mereka menuduh Nabi mereka berzina. Cerita-cerita tentang para Nabi. Contoh-contoh pasal Nabi Musa yang makan bara api kan. Kemudian Nabi Musa minta Nabi Harun untuk bantu dalam bercakap dengan Fir'aun. Kerana Nabi Musa cacat lidahnya sebab masa kecil dia makan bara api yang dipilih antara api dan susu. Betul tak? Itu yang selalu kita dengar tu. Sepatutnya tidak. Nabi Musa dirakam dalam hadis. Rasulullah SAW merakamkan, menceritakan pada kita dalam hadis. Nabi Musa adalah seorang pemidato yang cukup hebat. Setiap kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi Musa ini sangat-sangat terkesan kepada orang yang mendengarnya. Sebab Nabi Musa adalah orang yang sangat hebat pidatonya. Sehingga kan satu ketika mereka mendakwa Nabi Musa ni adalah orang yang paling tinggi ilmunya disebabkan kata-katanya, pidatonya, cakapnya, Allahu Akbar, Masya Allah, sangat lancar dan baik. Sampai ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dakwaan. Ada lagi orang yang tinggi ilmu daripada Nabi Musa. Nabi Musa taklah kata macam rasa nak marah, bahkan nak cari siapa tu, nak belajar daripadanya, nak ambil hikmah dan ilmu dan hikmah daripadanya. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Musa yang diceritakan kepada kita dalam surah Al-Kahfi, di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang ada kepada dalam zaman Nabi Musa. Ada lagi orang yang lebih tinggi ilmu dan hikmahnya. Ini menunjukkan kalau secara literal ayat kontekstualnya, kita menunjukkan Nabi Musa bukanlah orang yang cacat lidahnya, tak. Tapi dalam Israiliyat dicatatkan bahawa Nabi Musa ini adalah seorang seorang Nabi yang mana mempunyai lidah yang
cacat sikit. Sebab apa? Masa kecil-kecil tu dia makan bara api. Seperti mana dakwaan Israiliyat. Memang kita kecil-kecil dulu kita baca yang tu. Betul tak? Tapi bila kita tengok balik, Masya Allah, tabarakallah, seorang Nabi, seorang Rasul, kalaulah sifat mereka, Allah Ta'ala letak, apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bila tabligh, nak menyampaikan, mesti ada kesempurnaan pada penyampaian tersebut. Ada pun ada yang kata minta Nabi Harun untuk menolong, bercakap dengan Fir'aun. Itu dalam konteks apa? Bukan dalam konteks kerana lidah yang cacat, tetapi dalam konteks apa? Dan membantu, memberi semangat dan dorongan. Macam kita lah ajak, ni aku nak jumpa bos ni, teman lah kejap. Betul tak? Bukan nak ganti kita cakap, tapi nak teman. Ajak. Sambil-sambil cakap dia pegang, ramas tangan kita tu. Nak bagi semangat, kita pun dapat pegang tangan kawan kita. Jadi semangat balik nak bercakap. Lebih kurang macam itulah yang kita faham. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, inilah sikap-sikap orang Yahudi. Allah Ta'ala tinggalkan mereka untuk kita hadapi secara segala tohmahan mereka. Mereka di samping tu menunggu kedatangan Dajjal ni. 70,000 orang Yahudi akan menjadi tentera Dajjal. Allahu Akbar. Jenuh kita menghadapi perangai sikap-sikap mereka. Okey, kemudian kita teruskan. Mendengar kata-kata biadab itu, Sayyidina Abu Bakar menjadi sangat marah. Lalu beliau bangun melulu ke arah Finhas dan bertindak memukul wajah Finhas. Dia bagi penampak Arab sedar. Kata orang Kedah, dia bagi nak penampak Arab ke penampak Jepun? Penampak Arab lagi dahsyat daripada Jepun. Jepun kecil sikit. Dia bagi kepada Finhas itu, maka apa yang dia kata, demi Allah, jika tidak kerana adanya perjanjian antara kami dan kamu sekalian, pasti aku akan penggalkan leher kamu. Kerana apa? Engkaulah musuh Allah. Nampak? Diterang-terang lagi mereka telah menolak. Punya tak nak bagi harta mereka, buat apa nak minta zakat? Buat apa nak minta hutang? Macam itulah kan? Buat apa nak minta untuk kami keluarkan zakat, sedekah? Itu mesti nak kat dia tu, nak menguatkan kekuasaan dia, nak menambahkan dia punya. Itu dakwaannya. Kalau dah kaya, sudah tentu tak minta. Bimbang kita muslimat kalau benda ni kadang-kadang berlaku pada kita. Betul tak? Kita mendakwa begitu. Allah Ta'ala, kalau kita baca banyak ayat Quran, Allah Ta'ala asyik suruh sedekah, asyik suruh bagi zakat, asyik suruh infak dan sebagainya. Takut terdetik dalam hati masing-masing. Kenapa asyik suruh zakat? Sekarang ni kadar zakat dia berapa? Untuk keluarkan 2.5 kalau wang. Berapa agak-agak? Dulu 13,000 zaman 2010 dulu ni. Sekarang dah naik sikit dah. 19,000. 19-20. Itu mesti pernah berzakat tu. Dia tahulah. Doa tau untuk kita jadi orang yang boleh berzakat. Bererti apa tu? Berarti kaya lah. Amin ya Rabbal Alamin. Kekayaan kita nak bantu orang-orang yang memerlukan. Kalau semua bakat miskin, habis aku kaya. Minta bagi jadi orang yang boleh berzakat. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, bila kita tengok ayat-ayat, banyak ayat Quran Allah Ta'ala dorong kita untuk kita keluarkan. Masa tak boleh zakat ni, buat apa dulu? Infak, sedekah. Keluarkan dulu. Keluar. Kadang-kadang terdetik, aku ni dah lah ada RM10 je hari ni. Takkan tak boleh nak bersedekah. Takkan nak ego kepada Allah tu. Kenapa? Nak kena sekejap, nak kena zakat, sekejap nak kena infak, sekejap nak kena gini. Dia akan protes. Bimbang. Jangan jadi seperti mana orang Yahudi. Semua apa yang kita keluarkan tu akan kembali kepada kita. Kita bagi RM1, kawan kita bagi 50, contoh. Nanti di sana tengok kawan dah penthouse dah, kita baru rumah teres. Sebab apa? Masa dulu kamu bagi masuk dalam akaun kamu RM1 je. Dia 50 kot. Contohlah, saya bagi satu contoh mudah. Nak faham. So, jangan jealous lah. Itu sebabnya, kita kena faham. Apa yang kita infak, tu hak kita.
Yang duk baki kat badan kita tu bukan nak kita. Sebab apa? Orang yang matlamat dia, akhirat dia hebat. Dia tahu macam mana nak manage harta dia untuk akhirat dia. Macam mana dia nak design rumah dia di akhirat, macam mana dia nak bagi. Letak sana sikit, letak tahfiz ni sikit, letak masjid, letak apa muslimat punya program kan, letak majlis ilmu dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan jadi seperti mana orang-orang Yahudi. Sayyidina Abu Bakar marah, lalu Sayyidina Abu Bakar menampar pendeta Yahudi tersebut. Kemudian dia pun cerdik. Dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kerana apa? Kerana ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita kenal Sayyidina Abu Bakar sebelum ni adalah orang yang apa? Sangat lemah lembut muslimat. Masya Allah, tabarakallah, sangat bertoleransi. Muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berbanding dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab, saya bayangkan kalau Sayyidina Umar Al-Khattab berada di tempat Sayyidina Abu Bakar ni, saya rasa memang tak ada kepala dah Yahudi tu. Ni baru Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah, tabarakallah. Lalu mereka ni mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai Rasulullah, musuh Allah ini sangat biadab. Itu kebiadaban orang Yahudi ini. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala turunkan makanan kepada mereka daripada langit. Manna wassalwa. Makan, bayangkan makanan kalau daripada langit, pada syurga, Masya Allah, tabarakallah, mestilah yang terbaik, yang sedap, khas daripada Allah untuk mereka. Itu kemewahan tu. Kita nak kena pergi beli dulu. Nak dapat mewah tu kena kumpul dulu. Nak makan sedap-sedap, betul tak? Ada tak orang makan shell out dah hari-hari? Tak. Kopak din. Kalau makan hari-hari tu. Kan? Sekali-sekala tu tak apa. Ni hari-hari Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Manna wassalwa. Tak sampai berapa lama pun. Dah bersungut, merungut, nak apa? Nak bawang. Yang elok dah bagi, tetap nak yang tak apa nak elok. Yang busuk tu. Itu perangai orang-orang Yahudi. Biadabnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa kena kejar dengan Fir'aun. Fir'aun kejar bukan sikit-sikit. Berjuta tentera dia yang mengejar. Ada riwayat mengatakan 12 juta yang mengejar. Allahu Akbar. Larinya mereka ni. Kaum Nabi Musa ni. Orang Yahudi ni. Bani Israel ni lari-lari. Masa tu mereka sangat mengingati Allah. Lepas saja selamat daripada Fir'aun, mereka lalu satu tempat, mereka tengok satu kampung tu, perkampungan tu dia menyembah berhala. Datang kepada Nabi Musa, kata apa kepada Nabi Musa? Mau tak kita buat macam dia orang tu? Sembah berhala macam dia orang tu. Nampak? Baru lepas saja daripada bencana, daripada bala, daripada Allah, daripada bala, daripada yang Allah Ta'ala turunkan pada mereka. Tiba-tiba bila dah selamat, cepat sangat lupa kepada Allah. Itu perangai orang Yahudi. Dengan Allah pun biadab, apatah lagi dengan manusia. Allahu Akbar. Kemudian kata Abu Bakar, musuh Allah ini sangat biadab dan dia menghina Allah Ta'ala. Maka dia berkata, Allah, apa yang mereka berkata? Allah faqir dan mereka kaya. Ketika dia berkata begitu, saya tak dapat menahan kemarahan. Lalu saya bertindak memukul mukanya. Itu alasan yang diberikan kepada yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tak kena penampak, mau tak kata. Dengan Allah dia kurang hajar. Dia kata Allah miskin, kita kaya. Tu bila sampai dekat ayat tu, kita tidak boleh kata innallaha faqir, kita diam. Tak boleh. Kita kena baca terus. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kemudian sambung. Berhenti sampai takat tu, aghniya tu kena berhenti tentu. Sebab kita ada huruf mim kan. Mim tu tanda kita wajib berhenti di situ. Jangan berhenti dekat innallaha faqir
berhenti situ, tak. Sambung sampai wa nahnu aghniya, sebab ada tafsirannya di situ. Siapa yang hanya baca tafsir saja, tak baca dia punya baca terjemahan saja, tak baca tafsir saja, memang akan terkeliru lah. Ini dia punya asal ataupun asbabun nuzul, dan ada kisah di sebalik ayat tersebut. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Finhas mengingkari kepernyataan Abu Bakar itu, maka beliau membuat penafian dengan berkata, aku tidak pernah berkata begitu pun. Dia punya dolak dalihnya tu. Ingat, kalau kita buat satu kesalahan, kena sebenarnya bila kita didakwa, pahit ke, manis ke, kena buat pengakuan. Qul haq walau kana murra. Kata-katalah yang benar walaupun dia pahit. Cakap tu cakap bagi benar. Jangan cakap berdolak dalih sebagaimana seperti mana orang Yahudi, seperti mana Nasrani, seperti mana munafiqin. Idza haddatha kadzaba, tu sifat-sifat orang munafik. Bila cakap je, asalkan cakap je, nipu. Asalkan tipu ke tengah bercakap. Tu masalah dia tu. Kan, jangan ada sifat tu langsung dalam diri kita. Dan kebenaran itu, kata-kata yang tipu itu, pembohongan itu dibenarkan untuk satu-satu masa saja. Harus, bukan sunat, harus. Suami yang menipu isterinya kerana nak mengharmonikan rumah tangganya. Bukan menipu bab lain lah. Menipu contoh isteri masak masin. Tanya abang, masin ke okey ni? Suami kata tak okey. Isteri dia pun makan. Terkerut-kerut muka isteri dia sebab masin. Tapi suami tak kata masin. Kerana apa? Kata masin seminggu lagi tak akan ada dah. Tak panas dah periuk di dapur tu. Allahu Akbar. Jadi nak harmoni, nak jaga. Kalau macam tu tak apa. Ataupun nak mendamaikan dua orang isteri. Contohlah, isteri pertama, isteri kedua nak mendamai. Beli kain batik ni, buat balik ke isteri. Bagi tahu, kata ni kakak yang pertama bagi ni. Macam tu maknanya hati sejuk. Ingat juga madu aku ni dekat aku. Tak apa, kita masing-masing tak ada madu. Cuma cerita andaian saja. Contoh, tidak ada kena-mengena. Sama ada yang masih hidup ataupun yang mati. Lebih kurang macam itulah. Dan bohong yang kedua, bohong yang untuk mengharmonikan, mendamaikan kedua musuh yang sedang bergaduh. Kita mesti ada rakan-rakan kita yang terasa hati. Jangan kita pula jadi batu api. Jangan jadi orang yang pengadu domba. Ada azab yang pedih di dalam kubur menanti orang yang mengadu domba. Sikit je dia jadi batu api sikit. Dia dah kena siksa daripada dalam kubur lagi. Jadi apa tugas dia? Beritahu dekat si A. Si B kirim salam. Si A kata, semalam dia bergaduh dengan aku. Kenapa kirim salam pula hari ni? Tapi hati dia dah berbunga dah. Kemudian pergi pula dekat si B, beritahu si A kirim salam. Biar betul. Walaupun tak percaya sangat. Tapi dalam hati tu dah reda dah. Menipu yang macam tu dibenarkan. Pernah satu peristiwa, Sayyidina Rasulullah SAW dalam satu peperangan ditanya, Sayyidina ditanya kepada Rasulullah, kamu datang dari mana? Daripada seorang lelaki yang dia khawatiri adalah lelaki daripada pihak musuh. Rasulullah kata, minal ma', daripada air. Maksud yang orang tu faham, Rasulullah daripada sumber air. Betul tak? Kita kalau nak berperang pun semua kena ada sumber air yang mencukupi untuk tentera. Maksud dia faham Rasulullah beritahu macam tu. Tapi bagi Rasulullah SAW, bukan begitu. Daripada air mani. Maksudnya. Jadi dia faham ikut suka dia lah. Betul tak macam tu? Kita twistkan dia sikit. Dia ada dua makna. Kalau sebut double meaning, saya takut juga. Double meaning dia selalu ada kaitan dengan benda yang lucu-lucu kan? Tak. Ada dua makna, ada dua maksud di situ. Maksud yang baik-baik. Bagi dia faham lain, kita bagi kita sebenarnya yang lain. Contoh senang kita. Jom makan hari ni. Makan dah tadi. Sebenarnya kita puasa. Tadi tu adalah waktu sahur. Bagi dia ingatkan kita sarapan. Macam tu. Cara kita nak bercakap yang bukan mengandungi dua maksud. Dengar macam nipu tapi tak menipu. Pernah berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar bawa Rasulullah
melakukan penghijrahan yang pertama, nak mengelak daripada musuh, mereka lalu segala seluruh pantai, tempat semua, lalu jalan-jalan yang jauh. Apabila ditanya oleh mereka, siapa lelaki tu? Tanya Rasulullah, tanya Sayyidina Abu Bakar, siapa Rasulullah tu? Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Dia adalah penunjuk jalan. Bagi Sayyidina Abu Bakar, penunjuk jalan itu adalah hudal lil muttaqin. Menunjuk jalan yang benar. Minaz zulumati ilan nur. Keluarkan kita daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman, cahaya Islam. Bagi Abu Bakar. Tapi kawan tu faham penunjuk jalan, orang yang bawa jalan. Turislah. Nampak tak? Tak berlaku pembohongan pun di situ apabila mengandungi dua makna. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi inilah yang berlaku. Yang berlaku kepada orang Yahudi ini, mereka bohong beradab, bohong biadab. Dengan Allah mereka argue, apatah lagi dengan manusia. Tak mengaku cukup-cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala pun turunkan ayat ini. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar pengakuan mereka dan mereka tidak mengakui apa yang mereka telah kata kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka ayat Al-Quran yang turun ini menunjukkan, membuktikan bahawa kebenaran kata-kata Sayyidina Abu Bakar terhadap mereka tadi. Macam tu. Allah Ta'ala turunkan ayat ini menegur ataupun memberi pembuktian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita melihat di sini sikap-sikap orang Yahudi yang boleh kita mengambil sebagai iktibar kepada kita. Jangan serapkan akhlak-akhlak mereka yang ada pada kita, yang ada pada mereka. Sebab apa? Segala sikap, kebejatan, kebiadaban, kurang ajar mereka ini semua Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Tipu daya, semuanya Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam Al-Quran. Dan kita baca ayat tu, kita baca tentang mereka, orang-orang Yahudi ni, sama sebiji dalam Quran. Apa yang berlaku hari ni di sini sama sebiji dalam Quran, betul tak? Sama, tak ada beza pun. Apa yang Allah Ta'ala dakwa mereka, di luar tu sama saja sifat mereka. Tak ada perbezaan. Kok kita nak nampak baik ke tak? Memang macam itulah keadaan mereka. Tetapi berbeza pula dengan kita, orang Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan sifat-sifat orang muttaqin, orang beriman kepada Allah. Bagaimana orang beriman kepada Allah ni, Masya Allah, tabarakallah. Orang yang diridai oleh Allah, orang muttaqin, ciri-cirinya bagaimana? Orang yang dekat dengan Allah, akrab dengan insan. Orang yang hablum minallah, sempurna hablum minnas pun sempurna Allah. Orang yang sangat berakhlak, itu ciri-ciri orang muttaqin tu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran kita baca, Masya Allah, very perfect, betul tak? Sangat seronok dan sangat teringin kita nak jadi macam tu. Tapi realitinya hari ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap orang mukmin dalam Al-Quran dengan sikap orang Islam di luar sama tak? Tak sama. Kita tak payah tanyalah jiran kita ke kawan-kawan kita, kita rujuk pada diri kita. Sama tak kita macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Sama tak? Allahu Akbar. Tu Rasulullah SAW suruh kita banyak beristighfar tu. Banyak sangat kekurangan di antara apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, yang tidak bertepatan langsung dengan sikap kita. Yang sebenar, yang realitinya kita di sini. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Pernah satu kisah berlaku di negara Arab. Bukan semualah negara Arab lah. Di certain negara Arab, saya pun tak nak sebut lah di negara Arab ni bagaimana. Ada satu kisah tu, ini cuma cerita je, bukan Israiliyat ke apa ke tak. Ini cerita saja untuk kita jadikan sebagai iktibar. Ada menteri daripada Itali turun ke satu negara Arab. Tiba-tiba dia tengok, Allahu Akbar, kotornya negara ni. Tengok ada pula orang bau hancing dekat tembok-tembok jalan tu. Di antara tempat-tempat yang saya biasa pergi, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, benarlah apa yang dikatakan. Macam itulah lebih kurang. Kemudian malulah
menteri daripada negara Arab tersebut. Sampai satu ketika dia pula dijemput pergi ke Itali. Pergi ke sana, buat lawatan. Sampai satu ketika dia tengok ada satu tempat tembok tu busuk juga. Dia katalah, kata sangat kat negara aku, lebih kurang macam tu lah. Negara kamu pun ada tempat yang sebegini, macam negara aku. Rupa-rupanya bila dilihat siapa yang buat kerja tu, orang rakyat dia juga, yang daripada negara dia buat kat tempat orang lain. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi realitinya, keadaannya kalau digambarkan, Allahu Akbar, orang mukmin, orang muttaqin, orang Islam ni lah kita kata, sebenarnya kita kena berusaha mengikut sebagaimana apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Ikutlah, mujahadah lah. Sebab tempat kita, kampung kita yang sebenar bukan di sini. Kampung kita adalah di akhirat. Bukan senang, Ustazah senang je cakap. Memang cakap senang, betul. Tapi kita sendiri kena mujahadah. Nak sampai, nak jadi seperti mana apa yang digambarkan dalam Al-Quran, itu satu kejayaan kalau kita boleh usaha untuk lakukan. Dan ganjarannya pun Allah Ta'ala bagi tahu untuk orang yang muttaqin macam mana. Ganjaran syurga, gambaran pahala yang bagaimana Allah Ta'ala dah bagi hin dah. Mau dengan tak mau je. Nak baca dengan tak baca, nak faham dengan tak faham je. Itu sebab kategori-kategori orang yang baca Al-Quran ni berbeza. Ada yang dia baca, dia tak faham makna pun. Ada baca, faham sekali dengan makna tapi tak ikut. Sebab tu, dia tak ikut, maknanya dia tak mengamalkan dalam seluruh kehidupannya. Maknanya Quran tadi seolah tak memberi makna apa-apa pada dia. Yang dia anggap yang perlu ikut Al-Quran dan Sunnah hanya dalam bab apa? Bab solat, bab zakat, bab nikah kahwin, bab kematian. Itu saja. Yang lain tu serahlah kepada arus kemodenan. Up to date lah konon-kononnya. Maka insya-Allah dia akan hanyut. InsyaAllah dia akan hanyut. Sebab apa? Itu yang dia faham. Kalau tidak, dia rasa macam dia ni tidak ada di tengah-tengah masyarakat moden hari ini. Apatah lagi kita ni duduk dunia akhir zaman. Semuanya kita nampak seolah-olah logik. Betul lah dia orang buat tu macam mana untuk dunia hari ini. Betul lah gini. Kita tak tanya hal kerohanian kita. Tak tanya petunjuk kita, tak tanya Al-Quran, tak tanya Al-Hadis. Maka akhirnya kita tak sedar, rupanya kita hanyut. Bimbang juga kita. Bila Dajjal datang, dia bawa satu promosi. Dajjal ni bukan orang biasa-biasa. Tokoh yang ada pengaruh. Walaupun kita nampak asalnya macam seolah-olah orang biasa yang ada penuh dengan kecacatan. Tetapi bila dia jadi seorang tokoh, seorang berpengaruh, maka sudah tentu dia ada follower dia. Tengok hari ni lah dekat TikTok, budak-budak biasa pun boleh ada follower sampai berjuta-juta. Saya selalu kadang-kadang saya tengok dekat dalam Facebook, dekat bahagian gaming tu. Beza kita punya kuliah kita, kuliah agama ni, tak kisahlah ustaz ke ustazah ke apa ke, dengan budak-budak gaming ni. Dia punya follower yang dia ikut secara live tu sehingga 9,000, 10,000 orang. Berbanding dengan kita ni nak sampai 23 orang pun penat. Kering air liur asatizah tu. Nampak tak? Apakah menunjukkan bahawa para asatizah nak kena jadi gaming juga ke? Boleh jadi satu hari nanti dakwah akan pergi juga ke arah tu. Itu satu jambatan. Kalau tidak, hanyutlah habis manusia. Dah TikTok ni dah banyak lah kita tengok para asatizah cuba untuk masuk medan-medan TikTok. Ada pula segolongan manusia yang mengata bahawa ni ustaz-ustaz TikTok ni. Salah tu. Sebenarnya kita kena masuk semua segi supaya budak-budak, anak-anak remaja kita ni, bila dia masuk sini dia ada juga selitan dakwah. Dia masuk bahagian ni Instagram, ada juga dakwah di sana. Tak semua maksiat di sana, ada juga. Akhirnya barangkali dia kan tak minat Facebook, dia tolak. Dia kata Facebook ni untuk mak-mak aja, dia kata. Betul. Anak saya sendiri pun kata, akak tak tahulah Facebook ibu kita ni. Tanya dia suruh buat apa-apa, tak faham dia kata. Kalau Insta, insya-Allah nampak tak di situ. Kita kena masuk semua segi. Akak-akak muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Bukan tu kerja ustazah je tak. Kerja kita semua. Boleh nasihat sepotong ayat pun tak apa. Faham dululah betul-betul ayat tu. Nasihat, insya-Allah. Allah Ta'ala akan tulis diri kita sebagai seorang pendakwah. Adalah pahala kita, insya-Allah. Jadi untuk itu, supaya apa? Kita nak selamat generasi-generasi kita ni daripada Dajjal, daripada orang Yahudi, daripada Nasrani. Syaitan of course lah, ya. Moga-moga Allah Ta'ala bantu kita dalam usaha dakwah kita. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang amat sensitif apabila agama disentuh. Sentuh peribadi, personal okey lagi. Tapi jangan sentuh agama Allah yang suci. Kena ada rasa apa? Rasa sensitif. Kalau kita tengok realiti hari ni, bila bab agama, relax je. Tambah anak-anak remaja tak ada kaitan langsung. Nak sebut, nak melawak bab akidah pun biasa je. Itu sebab bila kanak-kanak ini mereka membesar, jadi remaja dan jadi dewasa, mereka kahwin, rumah tangga mereka berantakan. Bercerai pun seronok. Kita dulu kalau bercerai menangis tak? Bukan kita dululah. Kita tengok orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu. Bila bercerai menangis tak? Menangis. Walaupun tak suka dah pun. Dekat ex-husband tu. Tapi menangis kerana apa? Runtuh rumah tangga. Yang kita angan-angankan, yang kita impikan sampai ke syurga. Akhirnya berakhir di tangga mahkamah. Kan? Sekarang budak-budak sekarang tak. Bercerai lagi best. Buat TikTok sekali lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Itu kita kena tengok realiti. Kita kena betulkan mentaliti anak-anak remaja hari ini. InsyaAllah. Moga usaha sedikit kita ini Allah Ta'ala pandang dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian Allah Ta'ala jayakan usaha kita. Adalah kesan dan impaknya dalam masyarakat. Masing-masing kita kena bergerak. Mak-mak dah tak bolehlah duduk saja. Itu serahlah kepada pendakwah, pada para ulama. Tak boleh dah. Kita semua kena ada ilmu. Ada zaman, akhir zaman, semua mak-mak kena upgrade semua ilmu masing-masing. Dalam bab IT ke, dalam bab apa ke, semua kita kena upgrade, insya-Allah. Moga Allah Ta'ala bantu usaha kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang lemah itu daripada diri saya. Hakikat kedua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.